A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada dalam tazkirah ringkas kita sebelum sembahyang Jumaat ni. Alhamdulillah di Facebook kita, Facebook Masjid Nurul Saadah, Taib Andap di Johor, dan saya Alhamdulillah berada di Pulau Pinang. Dengan berkat kemajuan teknologi ini, kita dapat sama-sama di dalam alam maya lah, walaupun kita tak bersuah mata, tetapi saya yakin di sana ramai yang masih kita katakan berada dalam kesihatan yang baik, dan insya-Allah kita doakan supaya COVID yang sedang melanda dunia ni boleh berakhir dengan cepatnya dan kita boleh kembali kehidupan seperti sedia kala. Terima kasih kepada kita punya Al-Fadil saudara Nazri Muhammad Alif yang sama-sama dengan kita. Cuma saya nak minta kalau boleh tolong komen maksud dia suara okey ke, dari segi suara kita jelas ke tak jelas, dan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton tu daripada mana, daripada Pulau Pinang ke, daripada negeri mana, atau anak karya Masjid Taib Andap sendiri, boleh sama-sama kita komen di situ, jadi saya dapat feedback lah. Dan kita juga sama, kalau boleh saya minta tolong sangat-sangat kita tolong share video ni supaya manfaat-manfaat yang kita peroleh itu dapat dikongsi oleh rakan-rakan kita yang lain yang berada di tempat-tempat lain juga, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abang Bazid Aziz daripada Muar JDT jelas. Alhamdulillah, terima kasih pada saudara Bazid yang komen, yang respon pada video kita. Cuma untuk tazkirah kita pada tengah hari ini, suka saya nak sebut kepada kita berkaitan beberapa benda lah. Sempena kita berada di dalam rumah kita untuk COVID ni, jadi banyak benda-benda yang kita boleh isikan dalam rumah kita. Saya nak mulakan tazkirah ni dengan satu hadis baginda, satu ayat Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan itu kebiasaannya perangai, dan perangai dia lah ni, yang dia akan janjikan pada kita ni kemiskinan, atau bayangkan pada kita ni kemiskinan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala setelah janjikan pada kita maghfirah, keampunan, fadla, dan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, memadam daripada Bukit Mentajam, clear, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang ada ni saya nak cakap sikit berkaitan dengan kuasa. Kita nak ambil peluang untuk sama-sama infak fi sabilillah lah, derma lah. Jadi kalaulah kebiasaannya pada hari Jumaat ni, kebiasaannya kita akan pergi ke tabung-tabung masjid lah, dan bukan saja orang lelaki, bahkan orang perempuan pun, muslimat pun, dia akan ambil peluang untuk sama-sama dia nak infakkan harta di masjid-masjid. Kebiasaannya bagi pada suami lah. Ada suami yang amanah, alhamdulillah dia akan masukkan dalam tabung masjid. Ada juga suami-suami yang tak berapa nak amanah sangat, dia masukkan juga tapi dalam tabung dia. Tabung dia tu mana? Poket dia tu. Isteri dia tanya, dah beberapa minggu isteri dia tanya, abang, duit-duit yang saya duk bagi semua tu ada tak abang masukkan dalam duit, dalam tabung? Dia kata bagi, abang bagi pederma pada anak-anak yatim, kata suami dia tu.
Rupanya anak yatim yang dimaksudkan tu adalah dia sendirilah. Dia sendiri. Jadi tiap-tiap minggu duit tu dia ambil masuk dalam poket dia. Tu cerita bila? Cerita apabila kita ni berada, apa kita kata, di luar daripada musim Covid ni. Bila Covid ni kita tengok tak ada suasana nak pergi masjid, tak boleh. Pihak JAKIM pun dah arahkan masjid-masjid ni dihentikan dulu buat sementara untuk sembahyang Jumaat, dan sebab kuliah dan sebagainya. Maka peluang untuk kita ni menderma tu tidaklah seluas atau sebesar yang kita katakan sebelum PKP ni. Dia ada, tapi ruang tu agak terbatas. Terbatas tu macam mana? Banyak orang kita tengok yang sedang buat pelbagai jenis, pelbagai bentuk sumbangan. Ada yang kita tengok dia infak tu dia suka tengok adalah online, sampai pada dia WhatsApp group macam-macam. Ada setengah-setengah masjid yang dia masih membuka ruang untuk kita ni infak fi sabilillah dengan apa nama dia, buka akaun masjid. Siapa nak derma masuk dalam akaun masjid, siapa nak derma masuk dalam akaun masjid, dia boleh bagi online. Jadi kita boleh bank in lah. Berapa lah ikut dengan kita, RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke, RM30, RM200, RM300. Sekadar kemampuan kita, banyak mana kita boleh infak fi sabilillah, kita bagi. Itu dalam bentuk online, masjid tu sendiri yang buka. Ataupun yang kedua, kita tengok kita kadang-kadang tak mampu nak buat macam mana NGO buat. Alhamdulillah banyak kita tengok di negara kita. Alhamdulillah, saya syukur sangat lah dengan gerak kerja. Terima kasih juga pada frontliner kita. Di samping tu NGO kita tu banyak buat kerja-kerja yang baik ni kita tengok. Antaranya apa dia? Bantu pihak doktor tu sendiri, sama ada bantu tu penyawat awam dari polis keselamatan kita tu, dia hantar dekat kita mai ni, hantar dekat kita, bagi makanan dekat polis, bagi makanan dekat tentera, bagi makanan face mask, bagi kepada doktor dan sebagainya. Dari segi tu NGO kita banyak. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak pi buat macam mereka buat tu. Yalah, NGO ni dia ada prosedur dia kena minta surat kebenaran semua dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang awam simply nak pi bagi macam tu susah. Maka kita rasa susah sangat macam tu. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh masukkan wang yang kita nak derma tu bagi pada NGO tu. Tapi kita tengok jugalah, kadang-kadang musim-musim PKP ni, Covid ni, banyak kita tengok di kalangan kita yang tak amanah, yang tak baik, dia create satu mesej WhatsApp, dia tipu lah. Dia kata kami NGO tolong dan sebagainya, kita bank in pada dia, jadi kita habis duit macam tu je. Tapi kalau kita tak tahu, insya-Allah pahala ganjaran tu kita ada. Kata ulama, dua pahala kita dapat. Satu, pahala kena tipu dengan orang, sebab kita tak tahu dia nak pahala kita derma dapat dah. Satu pahala sebab kita kena tipu dengan orang. Kita mana tahu niat kita tu kita nak derma infak fi sabilillah, tapi tak bagusnya adalah orang tipu kita. Tak apalah, bila kita derma pada NGO, pastikan orang yang kita nak derma tu atau badan yang kita nak derma tu memang betul dia ada buat. Kita tengoklah di internet dan sebagainya, mana-mana orang yang sama-sama dia bantu, kita sama-sama boleh bantu dia. Itu dari segi NGO yang bantu, tak kira lah siapa-siapa frontliner dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita tengok golongan-golongan yang memerlukan bantuan ni adalah golongan warga asing. Bagus juga, Alhamdulillah. Ada di kalangan masjid yang anak-anak Korea dia tu, ada warga asing yang duduk di situ. Tak kira lah Bangladesh ke, Muslim Myanmar ke, atau tak Islam dan sebagainya. Ada pihak-pihak masjid dan NGO ni pergi cari mereka ni di tapak-tapak pembinaan. Sebab kebanyakan wang ringgit mereka ni adalah, kita katakan bahasa kita, makan gaji hari lah. Ada kerja, ada gaji dia yang majikan akan bagi. Dan banyak, kadang-kadang kalau dia seorang tak apa, dia ada isteri, dia ada anak di rumah dia, anak kecil-kecil dia. Kita tahu bila anak kecil dengan pampers, susu dan sebagainya. Maka ada pihak-pihak NGO yang cari golongan-golongan yang macam ni, yang untuk derma infak fi sabilillah tu. Alhamdulillah, kita kata itu satu langkah yang baik juga. Dan yang ketiga, yang keempat, kita tengok kadang-kadang ada di kalangan kita yang pergi bagi pada orang-orang asli. Ada yang pergi cari orang-orang non-Muslim juga. Dan kita nak derma ni, kita tak mesti juga pada orang Islam. Boleh derma. Kalau kawasan tu kita tengok ada non-Muslim juga, jangan kita buat perangai. Maksudnya rumah pertama orang Islam, kita bagi. Rumah kedua orang susah orang Islam, kita bagi. Rumah ketiga orang non-Muslim, kita tak bagi kat dia. Jangan macam tu. Boleh, tak apa. Hasil pahala ganjaran. Walaupun kita bantu orang-orang bukan Islam ni pun, sebahagian daripada dakwah kita juga.
supaya mereka ni melihat kebaikan Islam, melihat ke akhlak Islam dan sebagainya. Sekadar kemampuan kita bagi, sama-sama lah. Bukan bagi pada non-Muslim sehingga melupakan Muslim, ataupun bagi pada Muslim sehingga melupakan non-Muslim. Tak, kita bagi semua. Ada NGO yang buat macam tu. Maka kita, bila kita rasa kita nak bagi pada orang-orang tu, kita rasa macam susah sangat, kita bank in pada orang macam ni. Tak kira lah berapa kita bagi pun, insya-Allah pahala tu kita akan dapat. Dan yang keempat, saya tengok konsep derma yang infak ni yang sedang dijalankan oleh NGO dengan ada beberapa orang persendirian, kadang-kadang tu apa dia? Adalah menolong, ini yang saya tengok saya bagus sekali ni apa dia? Menolong binatang-binatang. Kucing banyak yang terbiak, kedai-kedai makanan banyak tak, kedai-kedai makan banyak tak buka. Ada setengah-setengah kucing yang duduk di hadapan kedai-kedai, tak kira kedai baju ke, kedai apa ke. Binatang-binatang ni kadang-kadang dia tak pandai sangat nak cari makan, nak cari pun tak ada benda nak makan sangat. Maka ada orang yang dia bawa kereta dia bawa motor dia, kawasan-kawasan sekitar dekat dengan rumah dia contohnya, dia pergi bagi makan dekat kucing tu. Hatta kadang-kadang jumpa anjing pun dia bagi juga. Salah tak kalau kita bagi makan kat anjing? Tak salah, boleh. Ustaz, anjing tu bukan najis mughallazah ke? Ya betul, anjing tu adalah najis mughallazah. Tapi anjing tu najis mughallazah bila kita sentuh dia, bila dia jilat kita dalam keadaan basah, kita sentuh dia, maka bau tangan kita ni ada, kita panggil najis mughallazah. Tapi anjing tu duduk saja tepi jalan ke tu, dia najis mughallazah ke? Tak, dia duduk tepi jalan biasa je, tu kan najis mughallazah nama dia. Tu anjing je nama dia. Boleh bagi makan kat anjing tak? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Boleh tak bawa anjing tu pergi rawat dekat klinik dan sebagainya? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Bukan kata kita tak boleh makan anjing, tu satu benda yang sangat ada sifat ihsan tu tak salah kita buat terhadap binatang. Jadi orang pergi tolong macam tu. Maka apa yang kita lihat ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat baik. Ataupun kita katakan musim Covid ni kita cuba cari pahala tambahan. Kita cuba cari pahala tambahan daripada amalan yang kita buat selama ni sebagai benda-benda sunat ni, sebagai tambahan untuk kita ni sama-sama infak fi sabilillah. Kerana tambahan pula kita berada pada hari Jumaat ni, lagilah baik kita gunakan masa kita ni untuk infak fi sabilillah. Ataupun kita tengok di TV ada di negara kita ke, ataupun nak bantu kadang-kadang ada orang di Palestin, Syria dan sebagainya. Kesemua itu adalah termasuk dalam bidang-bidang kebaikan. Cumanya apabila kita nak buat benda-benda ni, Allah Ta'ala sebut tadi, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ini, dia punya budaya dia punya perangai dia akan bayangkan pada kita ni kemiskinan. Maknanya, tak payah derma, nanti kalau hang derma tu, sekarang ni Covid, hang nak guna duit, hang nak keperluan kita pun keluarga makin banyak. Dia akan create satu suasana untuk kita supaya kalau boleh kita jangan gunakan duit kita untuk derma. Kerana syaitan ini, tuan-tuan yang tengok live tu boleh bagi tahu tuan-tuan daripada mana. Dan ada 2-3 kawan-kawan kita ada sebut juga berkaitan dengan kualiti suara, kualiti video, audio, dan tuan-tuan daripada mana. Tuan-tuan kalau tak keberatan, tuan-tuan boleh share video daripada Masjid Nur Saadah live yang kita buat ni, kita share untuk kawan-kawan lain pun boleh tengok juga sama-sama dengan kita. Baik, balik pada perbincangan kita berkaitan dengan infak fi sabilillah tadi tu. Maka syaitan ni dia kalau boleh dia nak bayangkan pada kita ni kemiskinan, dan dia nak kalau boleh kita jangan derma. Dan Nabi SAW sebut suasana ketika inilah yang terbaik kita nak infak fi sabilillah. Keadaan seseorang tu apabila wa anta syahih, dalam keadaan Nur Muhammad Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi daripada Al-Ustaz. Alhamdulillah Al-Ustaz clear dah. Ada kawan lain boleh bagi tahu juga kita daripada mana lokasi, dan kita boleh tolong share dan bagi tahulah kualiti audio dan sebagainya. Baik, syaitan tu perangai dia macam tu. Dia kalau boleh dia tak mau kita ni nak infak. Dan Nabi SAW sebut keadaan suasana terbaik kita nak infak fisabilillah adalah keadaan kita ni teringin sangat nak jadi kaya. Kita ni dalam keadaan kita ni teringin sangat nak jadi kaya, teringin sangat nak
Abu Fawaz. Tak aswab bersama semua orang kita. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Saya baca je lah. Kita teringin sangat nak kaya. Masa sekarang ni kita teringin sangat nak guna duit yang banyak. Teringin sangat kita ni nak nak jadi kaya. Sifat kedekut lah bahasa kita tu. Sifat kedekut tu sedang membuak-buak dalam diri kita. Sifat kedekut yang sedang membuak-buak dalam diri kita. Ketika ni lah waktu yang sangat baik kita ini infak fi sabilillah. Kerana waktu kita nak inginkan duit. Jangan kita jadi seperti mana hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, kata orang yang dia nak derma infak fi sabilillah apabila ketika dia sakit dah. Dia dah sakit dah, dia nak mati dah, dia akan kata, duit ini aku nak bagi kat sini, duit ni aku nak bagi pada anak yatim, duit ni aku nak bagi kat masjid ni, duit ni aku nak bagi kat sini. Ketika dia tak boleh buat apa dah, baru dia fikir macam mana nak infak fi sabilillah. Ketika itu kata Nabi SAW, gunakan infak kamu sebelum sampai kepada 7 keadaan yang Nabi beritahu dalam hadis tu. Antaranya adalah apabila sakit baru kita nak derma. Kita derma ketika kita ni teringin sangat nak jadi kaya, teringin sangat ataupun sifat kedekut yang membuak-buak dalam diri kita, perangai tak mau nak kongsi dengan orang. Kesemua perangai ini apabila kumpul dengan jiwa seseorang, maka kita gunakan harta kita untuk infak fi sabilillah. Ini masa yang sangat baik untuk kita ni derma infak fi sabilillah. Dan Allah Ta'ala sebut pada kita lagi dalam ayat tu, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pada kita tu maghfirah. Pertama, keampunan. Maknanya sebanyak mana kita infak fi sabilillah, sebanyak mana derma yang kita buat fi sabilillah, sebanyak mana yang kita infak fi sabilillah, sebanyak mana kita derma, maka sebesar dan sebanyak itulah keampunan Allah Ta'ala akan diberi pada kita. Sebanyak dan seluas itulah keampunan dan kemuliaan yang Allah SWT bagi pada kita. Dan jangan kita sangka, ada satu konsep yang kita boleh habaq, semakin kita miskin, semakin kita susah, semakin itulah kita banyak derma. Saya ulang sekali lagi, semakin kita miskin, semakin kita susah, semakin kita rasa macam kita ni fakir, semakin itulah keadaan itulah kita guna untuk derma. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis kursi menyebut, anfik unfik ilaika, hang bagi kat aku akan bagi kat hang lebih banyak. Seolah-olah kita kata di atas kepala kita ni ada satu penghalang yang duduk di atas kepala kita ni, dan banyak rahmat dan keampunan dan kemuliaan yang Allah beri di atas kepala ni, dia tak turun mai di kita ni, dia tak mai kat kita ni, dia sangkut di atas. Sebab apa? Sebab apa yang ada penghalang ni? Penghalang ni lah yang kita katakan sifat kedekut yang kita tak mau derma. Apabila kita banyak infak fi sabilillah, gunakan harta wang ringgit masa kita untuk derma, maka penghadang atau manik yang kita sebut tu dia akan hilang. Bila manik tu hilang, maka banyak benda-benda yang ada yang Allah nak bagi kat kita tu, dia akan turun mai dekat kita. Dan tapi kita kena derma tu dengan yakin. Yakin Allah Ta'ala akan beri pada kita. Saya teringat sebuah kisah yang berlaku kepada satu orang ulama namanya Abu Zur'ah Al-Jibi. Abu Zur'ah ni, dia ni, hebatnya dia ni, Allah beri pada dia satu keistimewaan dan kemuliaan. Apa beri kat dia? Setiap bulan pemerintah dan khalifah ketika itu akan hadiahkan pada dia shilling, dinar, emas ni yang banyak pada dia setiap bulan. Dan dia pun gunakan wang tu. Abu Zur'ah ni apa dia buat? Dia akan pergi ambil duit tu, dia balik, dia akan infak fi sabilillah, bagi pada semua orang ada orang susah tepi-tepi jalan tu, dia akan bagi pada gelandangan lah bahasa kita, dia bagi semua kat orang. Siapa buat? Abu Zur'ah. Itulah amalan dia. Maknanya duit yang khalifah bagi tu, sagu hati yang khalifah bagi tu, dia guna untuk infak fi sabilillah. Ada sekali ketika dia nak pi ke istana, nak pergi ambil daripada khalifah tu, kawan dia seorang tu ikut dia, anak murid dia lah kita kata. Sampai dekat istana, maka khalifah bagi kepada dia sejumlah wang. Dia ambil sejumlah wang tu, dan kawan anak murid dia ni duk tengok lah ni, bagi sehingga uncang tadi tu kosong. Kawan tadi tu kata kat dia,
punya banyak lah hang derma, habis semua duit yang bagi kat orang ke, tak ada duit untuk hang ke? Dia kata tak apalah, nanti Allah bagi kat kita balik, kita yakin Allah ni Tuhan Maha Pemberi dan sebagainya. Balik rumah dia tidur. Bila dia tidur di malam hari, Abu Zur'ah dengan kawan dia, dua orang tidur, habis semua tidur. Bila bangun pagi, bila angkat bantai, satu keajaiban berlaku. Semua duit-duit yang dia derma tadi tu sebagai karamah pada Syekh Abu Zur'ah ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi balik kat dia duit yang sebanyak tu berada di bawah bantai dia. Sebanyak tu duit ada di bawah bantai dia Abu Zur'ah ni. Kata kawan dia kata, pelik lah, macam mana hang ni? Semalam hang derma, tapi hang hari ni hang dapat balik semua. Kata Abu Zur'ah ni semua pemberi Allah Ta'ala. Kawan dia nak try buat macam dia. Satu hari kawan dia bawa wang shilling emas yang banyak ni, dinar ni, dia bawa bagi ke orang, bagi semua, dia bagi semua selesai dah. Akhirnya dia balik rumah, dia tidur. Dengan karung yang kosong tu, dia buh di bawah bantai dia pun tidur. Besok pagi tu dengan harapan apa? Duit-duit yang dia bagi tu akan berlambak-lambak ada dekat dia. Dia pun angkat bantai, yang ada bawah bantai tu apa dia? Lipas kecil dengan ada di bawah bantai tu tek cicak ada. Karung duit tu, karung ada, duit tak ada. Ilek kolimuter, tak ada apa, berkosong tu. Maka bangunlah si kawan Abu Zur'ah ni, dia pun menggelabah cari sini, cari sana, dia pun lari cepat-cepat pergi pada Abu Zur'ah. Dia kata, wahai Abu Zur'ah, aku ni buat macam kamu lah, derma sama-sama macam kamu juga, derma sama-sama macam kamu juga, aku derma macam kamu juga. Dan aku balik rumah, aku tidur, letak karung tu di bawah bantai. Dan bila aku bangun, aku tengok yang ada di bawah tu lipas yang ada. Lipas, tak cicak, kerengga, semua dia tu je dengan karung, tak ada pun duit. Kata Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, dia kata sebenarnya aku bila buat satu-satu benda, aku yakin dalam hati aku Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri ganti pada aku balik. Sebab tu bila aku tidur, Allah Ta'ala bagi balik pada aku duit yang aku tidur, aku bagi derma fisabilillah. Sedangkan hang, bila hang buat satu-satu benda, hang try, hang cuba-cuba, mungkin boleh jadi try and error. Boleh jadi dia okey, boleh jadi dia tak okey, boleh jadi dia tak okey, boleh jadi dia okey. Siapa yang buat macam tu? Kawan dia. Maka daripada kisah ni apa kita boleh buat? Boleh fikir bagi tahu dekat kita satu benda. Kesimpulan dia, moral of the story-nya ialah apabila kita derma atau infak fi sabilillah atau apa-apa amalan agama yang kita nak buat, kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan pada kita. Dan beri tu tak mestilah beri tu dari bentuk duit juga. Kita bank in RM30, mesti ke Allah bagi kat kita 300. Sebab man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa buat satu kebaikan dapat 10, maka dia pun ambil RM30 bagi infak atau online kan duit tu. Dia pun cek, tak ada pun yang Nabi SAW sebut ma naqasat malu min sadaqah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, duit ni tak akan berkurangan dengan sedekah. Maka dia tengok dalam dia punya statement bank, dia tengok online tu, aku tengok ada kurang RM30 di sini, tapi aku tak tengok pula duit masuk RM300. Sedangkan Nabi SAW sebut harta tak akan berkurangan sedekah. Ya, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena faham satu kaedah tu adalah harta tak mesti juga diganti dengan harta. Kemungkinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ganti harta yang kita bagi itu dalam versi, dalam bentuk yang lain. Contohnya dalam bentuk apa? Kesihatan Allah bagi kat kita. Kawasan kita duduk tu mungkin ditimpa ada orang yang kena COVID, atau kawasan tu zon merah, atau kawasan tu habis segala askar polis semua main jaga sebab kawasan tu kawasan bahaya. Ada kawan-kawan adik-beradik kita dan kena dan sebagainya, dan kita pun pernah ada hubungan, maknanya pernah sembang, dia pernah main rumah kita pun tak tahu dia COVID. Tetapi mungkin disebabkan derma infak fi sabilillah yang kita buat RM30 bagi kat NGO, bagi kat orang susah dan sebagainya, Allah pelihara kita daripada COVID.
Virus tu mai, dia tengok Allah muka ni, muka derma, malas aku layan, dia pergi cari orang lain pula. Allah muka ni, muka baik, dia tak mau, dia cari orang lain pula. Contohnya, bukan semua derma tak kena, tak. Sebagai contoh, Allah pelihara kita daripada musibah. Ataupun musim-musim Covid ni duduk di rumah macam-macam lah. Macam-macam apa? Macam-macam benda yang boleh kena. Terpijak mainan anak, luka kaki. Lepas tu anak lari sini, lari sana, terberetur sini, beretur sana. Kadang Allah tak. Baik, kita derma. Tapi manfaat tu mungkin Allah bagi kat family kita. Manfaat tu Allah bagi pada keluarga kita, pada isteri kita. Dapur gas tak tutup tapi Allah pelihara. Ada kawasan-kawasan yang terbakar main atas rumah kita tu. Angin bertiup kencang, lepas tu hujan main apa-apa lah. Allah Ta'ala nak pelihara kita. Dengan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi tu yang saya baca tu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pada kamu keampunan dan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Saya secara sendirilah kita boleh kongsi dengan kita di sini ni. Saya pun kita kata program ceramah dan kerja semua, tapi kita banyak masa PKP di rumah ni lah. Jadi macam mana kita nak suburkan budaya infak fisabilillah di kalangan anak-anak kita tu? Saya kongsi satu benda. Saya sendiri di rumah kita sediakan satu tabung di rumah. Dan kita namakanlah, labeling dia buatlah tabung apa ke, tabung infak ke apa ke kita buat. Dan kita galakkan budaya derma ni di kalangan ahli keluarga kita. Mak kita pula, kalau duduk dengan mak lah, mak kita ke, ayah kita ke, anak kita ke, isteri kita ke, siapa-siapa duduk di rumah tu, kita boleh gunakan tu sebagai untuk tabung derma. Pupuk budaya infak tu di kalangan anak-anak kita. Duit tu nanti nak buat apa? Ambil nanti dah habis PKP, pergi letak di tabung masjid mana-mana. InsyaAllah setiap kali kita niat, kita nak derma, dengan kebaikan yang kita buat, kita ingat di hati kita, ya Allah, aku nak derma ni supaya Engkau pelihara keluarga aku, orang taman aku, orang kampung aku, orang negeri aku, orang negara aku, seluruh dunia daripada musibah-musibah dan virus-virus dan sebagainya. Kita niatlah supaya benda tu dia boleh suburkan budaya infak tu di kalangan anak-anak kita. Dengan kita aja derma, anak-anak kita abaikan dia. Anak-anak derma pun duit saya ke. Duit saya juga Ustaz. Ada orang kata juga, memanglah kita buat tabung, tapi tabung tu nak penuh tu anak-anak saya kecil-kecil lagi. Saya juga bagi derma kat mereka. Tak apa-apa, kita dapat dua kali pahala. Satu, pahala bagi kat anak, dan anak tu pula ambil, dia bagi dalam tabung tu pula, insya-Allah ada pahala ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada kita. Dan budaya tu di kalangan rumah kita lah. Dan kalau boleh, kita setiap kali kita derma tu, kita niat jangan derma kosong ya. Jangan derma kosong. Saya lupa pula bawa jam. Siapa tuan-tuan yang ada jam tu, tolong tengok saya pukul berapa sekarang ni. Kita kena berhenti sebelum Zuhur tu. Tolong inform saya kat saya sekarang pukul berapa jam kita tu, sebab jam saya tinggal kat luar tadi tu, tak ada nak tengok. Boleh beritahu kat saya pukul berapa sekarang ni, jadi kita boleh bajet masa yang ada dengan kita tu. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pukul 1, terima kasih Bang Arifin. Pukul 1 kita ada lebih kurang 15 minit lagi lah untuk Zuhur. Kita kira Zuhur di terima kasih Muhammad Nur Abdullah atas respon. Kita pakai waktu Johor lah, sebab kita bersiaran langsung daripada Facebook Masjid Nur Saadah. Jadi kita ambil kira jadual waktu untuk semayang Zuhur di di Johor lah. Lebih kurang lah Johor, Pening, tak jauh mana pun. Okey, tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baki masa yang ada sedikit ni, saya nak kongsi dengan kita. Kalau boleh, kita duduk di rumah ni, kita beberapa benda lah yang kita nak fokus supaya kita boleh buat. Yang pertama saya habaq tadi tu adalah berkaitan dengan derma infak fisabilillah. Dah hari Jumaat ni juga bagus kita memperbanyakkan derma infak, memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW, dan beberapa amal soleh yang kita boleh buat lagi. Dan derma tadi tu yang di rumah tu, kalau boleh kita buat awal pagi subuh. Selepas semayang subuh tu, kita cari, kita gunakan tabung tu untuk kita derma. Sebab apa nak kena derma waktu subuh tu? Kerana sebuah hadis baginda Nabi SAW menyebut,
setiap pagi dan setiap hari, terutama subuh tu, ada malaikat akan menyeru, dua malaikat akan menyeru. Apa seruan malaikat tu bagi tahu? Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan khalafa. Wahai Allah, kata malaikat yang pertama tu, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah pada orang yang rajin derma ni khalafa, ganti pada dia. Ya Allah, dia rajin derma, dia rajin gunakan wang dia untuk derma fi sabilillah, kau gantikan dia balik, kau gantikan dia balik, kau gantikan dia balik. Doa ni siapa yang kata? Malaikat yang kata. Maknanya level mustajab malaikat yang duduk dekat dengan Allah. Jangan tanya kat saya. Kita ma'ruf dan kita tahu hebatnya amin daripada doa, atau amin doa daripada para malaikat tadi tu, kerana dia doakan pada kita dengan dengan doa yang dia buat itulah. Bila kita derma pagi-pagi, siapa yang infak fi sabilillah, malaikat tu akan doa pagi-pagi untuk dia. Satu. Yang kedua, malaikat waqala al-akhar, malaikat satu lagi akan kata wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan pada orang yang mumsik. Mumsik maksud dia orang yang pegang, maknanya orang yang kedekut, orang yang tak hidup masin lah. Orang Pulau Pinang kau mana tak hidup masin. Tak tahu sebab apa tak hidung masin. Dia pergi rasa tak hidung kawan tu ke apa ke, tak tahulah. Cuma jadi tak hidung masin kawan tu nak derma tak mau, apa tak mau, nak kira duit dia untuk dia. Tu level dia kedekut. Nama dia adalah kedekut. Maknanya barang dia tak mau share dengan orang. Tu nama dia adalah bakhil lah, bakhil. Dia ada satu lagi level karut lagi teruk pada bakhil tu, nama dia dalam bahasa Arab kita panggil syahih. Shin ha ya ha, syahih. Syahih tu makna dia apa? Dia level up pada kedekut, atau kita panggil karut. Karut. Kalau kedekut, barang dia tak mau bagi kat orang, duit dia tak mau bagi kat orang, barang-barang milik dia nak share dengan orang tu, atau dia nak bagi ke orang dengan sukarela tu, perasaan tu tak ada. Tu nama dia bakhil. Bahasa Melayu kita panggil kedekut. Orang Pulau Pinang kata kudukut. Banyak kudukutnya orang. Kedekut lah tu. Tapi tuan-tuan, dia ada nama dia syahih. Syahih tu apa? Syahih tu dia lebih teruk pada kedekut. Untuk diri dia pun dia tak guna duit dia. Dia berhenti bawa kereta sampai kat tepi jalan, berhenti nak beli soya. Soya RM1.50. Soya tepi jalan tu lah, ayat tebu ke RM2. Dia berhenti motor, dia berhenti kereta. Contohlah bukan musim PKP ni, musim di luar, musim sebelum ni. Dia berhenti, dia ingat di hati dia, dia ingat di hati dia apa? RM2 aku nak beli. Kalau RM2 ni, kalau aku tak beli RM2 ni, kalau aku simpan RM2 ni, mungkin lepas 80 tahun aku beli wildfire sebiji. Bila aku beli wildfire sebiji tu, jadi duit tu aku boleh guna untuk beli wildfire sebiji. Dia punya cita-cita tu nak pergi beli 80 tahun lagi. Umur dia masa tu pun 67 lah. Tak tahu. Dan balik rumah kedok pun tak tahu. Dan balik rumah kedok pun tak tahu. Tapi dia punya kedekut tu untuk diri dia. Selipar dia pun, dia nak beli selipar tu tak teruk dah. Duit ada tapi tak mau beli. Padahal tu diri dia sendiri. Baju ke apa-apa kita nak beli untuk diri sendiri pun dia tak mau. Itu nama dia adalah syahih yang kedekut tu. Dan orang-orang yang syahih yang kedekut ni, untuk infak fi sabilillah terutamanya, malaikat doa pada dia, wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan pada orang yang kedekut, yang duk pegang duit, yang simpan duit orang bagi ni, kau musnahkanlah dia ya Allah. Harta-harta dia didoakan oleh malaikat. Maknanya hang bagi, Allah akan bagi lebih banyak. Hang bagi, Allah bagi double dekat hang. Hang bagi banyak benda yang Allah bagi kat kita. Tapi kalau dalam keadaan punya berlambak Allah boleh bagi kat kita pun kita tak ambil manfaat tu, maka marah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah hadis tu Nabi SAW menyebut seolah-olah kemusnahan untuk harta sebab dia lupa untuk derma atau infak fi sabilillah. Baik tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada apa-apa tuan-tuan nak tanya ke apa ke contohnya kan? Boleh tanya di situ sambil-sambil kita sembang, sambil-sambil kita boleh respon pada soalan-soalan yang kita ada di situ tu. Cuma bila kita ada di rumah ni, saya nak kalau boleh kita sama-sama amalkan satu zikir yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Saya rujuk dalam surah Anbiya juzuk yang ke-17. Jadi tuan-tuan yang ada Al-Quran
Boleh sama-sama buka Al-Quran tu. Saya akan hafal muka surat berapa, saya akan bagi tahu kat kita ayat nombor berapa. Ayat tu innakum ma ta'buduna min dunillah. Surah apa ni? Tolong biar. Baik, kita boleh buka surah mana ayat dia? Okey. Kita buka muka surat 329. 329. Siapa ada Quran boleh pergi ambil buka 329. Surahnya adalah surah Al-Anbiya. Juzuknya adalah juzuk yang ke-17. Juzuknya adalah juzuk yang ke-17. Surah Anbiya ayat 32 ayat 32. Ayatnya adalah 87. Ayat 87 surah Al-Anbiya, muka surat 329. Tuan-tuan boleh buka. Tu ayat dia adalah berkaitan dengan Nabi Allah Yunus alaihissalam yang dibaca. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah ketika 87. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Doa dalam sangat gelap. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam orang-orang yang menzalimi diriku. Tentang kita zikir ni kita biasa sangat lah. Kita dengar tu nama dia zikir tu, kita baca tu zikir Nabi Allah Yunus AS pada dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang sama-sama dengan saya pada tengah hari ni, boleh sama-sama kita zikir dalam beberapa kali sama-sama dengan saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa siapa tu? Doa Nabi Allah Yunus AS. Di mana doa dia? Di dalam keadaan yang sangat cemas dan sangat mendebarkan, dalam kegelapan yang tiga. Apa dia gelap dia? Gelap pertama, gelap malam. Yang kedua, gelap di dalam perut ikan. Dan gelap yang ketiga adalah gelap dasar laut yang sangat dalam. Laut ni dia dalam. Sebab tu lebih dalam laut tu, lebih dalam laut tu, lebih dalam laut tu, kehidupan yang Allah Ta'ala buat dalam laut tu pun kehidupan yang berbeza. Ikan yang duduk di bawah dia tak duduk di atas, ikan yang duduk di atas dia tak duduk di bawah. Dan hatta kapal selam sekalipun bukan sebarangan kapal selam boleh masuk sampai ke dasar tu. Dia sebab dalam laut tu tekanan yang terlalu kuat, yang luar biasa tekanan dia. Dinding-dinding besi yang biasa tu tak boleh menembusi yang biasa. Kebiasaannya dinding-dinding yang dibuat untuk kapal selam dasar laut tu dia sangat luar biasa. Dan kehidupan dalam tu pun kehidupan yang lain daripada yang atas. Hak atas tak turun bawah, yang bawah tak duduk di atas. Makna Nabi Allah Yunus AS berada dalam gelap malamnya, dan dia pun tak tahu di mana dia ada. Dan dalam banyak-banyak ikan mana satu yang dia ada, dia pun tak tahu. Kata orang nak main tolong, nak pergi tangkap ikan paus yang mana nak pergi tolong tu, tak tahu. Dan yang ketiga, dalam gelap malam, dalam gelap laut yang sangat dalam, gelap perut ikan, dalam gelap malam. Keadaan tu sangat susah. Kita hari ni PKP ni boleh keluar tak? Boleh keluar. Untuk apa? Pergi beli barang-barang dapur lah. Boleh pergi seminggu sekali ke ketua rumah. Ada syarat nak keluar tu, ada PKP. Bukanlah kita lockdown terus kan, boleh keluar juga. Maknanya kita duduk di rumah kita tu, ada lah benda kita nak makan juga. Alhamdulillah, ada katil nak tidur, ada tilam, ada dapur, ada benda boleh masak. Lapak-lapak tu boleh minta isteri buat, biusuk dan sebagainya apa, bolehlah buat. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, Nabi cari makanan tak mana? Tuan-tuan bagi tahu saya, dalam perut ikan ada jual tak nasi paprik? Ada.
Ada jual nasi goreng ayam? Tak ada, jangan harap. Ada jual mi tulang? Tak ada. Ada jual Pizza Hut lebih cheese, hak jenis tarik macam benang tu tak? Tak ada. Dah tu Nabi Yunus makan apa dalam tu? Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Nabi Yunus alaihissalam tu disebabkan zikir yang dia buat. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kalaulah Yunus alaihissalam tidak tergolong di kalangan orang yang zikir dan tasbih pada aku akan kekalkan dia dalam paut ikan sampai bila-bila. Allahu Akbar. Maka yang selamatkan dia ketika itu adalah hubungan dia dengan Allah, ingatan dia pada Allah, zikir dia pada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala sebut fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kemudian kami kabulkan dia. Yang ni doa yang ditulis oleh kita, terima kasih pada Abang Arifin, Abang Ipin kita yang tolong tulis pada kita zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu. Allah Ta'ala sebut, kemudian fastajabna lahu, kami sejurus selepas doa tu kami terima, kami mustajabkan doa dia. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia. Apa terjemahan dia? Daripada duka cita. Ni apa ayat 89, saya tengok terjemahan 88. Kami kabulkan doa dia, kami selamatkan daripada kedukaan. Gham ni keresahan, kedukaan. Allah selamatkan dia. Kita berada di rumah ni, kita ialah seronok juga dalam keadaan masa yang sama, sedih, kita tak boleh bebas macam biasa dan sebagainya. Maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita, akan mudahkan urusan kita, akan beri kemuliaan pada kita dengan banyak kita amalkan zikir yang ada tertera. Ada Baipin tulis pada kita tu, kalau kita nak tahu, doa tu berada di dalam surah Al-Anbiya juzuk yang ke-20, juzuk yang ke-17, muka surat 329 ayat 87. Doa tu kita amalkan insya-Allah, zikir banyak-banyak, jadikan itu sebagai zikir yang kita gunakan dengan anak kita, zikir yang ajak pada isteri kita. Kalau boleh dalam sehari tu jangan tinggal zikir tu. Banyak mana nak buat ustaz? Zikirlah banyak mana-mana pun, semua tu adalah kebaikan untuk kita. Kerana tu Allah Ta'ala hantar mai pada kita ni Al-Quran sebagai panduan kita umat akhir zaman. Apa yang berlaku, ada penyelesaian dia di dalam Quran. Kalau kita tak jumpa, kita jangan kata Quran tak ada. Kita ambil kesimpulan ayat Quran Allah Ta'ala sebut, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya orang yang tak tahu kalau kamu tanya orang yang kamu tak tahu kalau kamu tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ada banyak benda kita tak tahu dalam Quran, Allah Ta'ala mudahkan kita. Jadi tujuan kita duduk dalam ni, dalam rumah kita tu, insya-Allah kita cari peluang untuk dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Ashabul Kahfi, lebih lama mereka duduk dalam tu, lebih dekat diri mereka dengan Allah. Lebih lama mereka duduk dalam Al-Kahfi tu, dalam gua tu, lebih menyelamatkan akidah mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan dan kami tambahkan hidayah pada mereka. Maknanya orang yang duduk dalam gua, selamatkan iman dia, Allah Ta'ala beri kemuliaan pada dia. Hari ni kita ambil pengajaran daripada Al-Kahfi, kita duduk di rumah kita hari ni, kita PKP dalam tempoh yang kita ada ni, kita banyakkan zikir dengan Allah Subhanahu Taala yang saya beritahu tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang kedua, kita dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, kerana PKP ni bukanlah waktu kita nak makin lama jauh daripada Allah Ta'ala. Kita gunakan masa dengan sebaiknya untuk zikir pada Allah Subhanahu Taala. Dan sebagai akhirnya, satu lagi doa yang saya nak kongsi dengan kita pada pagi kat tengah hari dah ni, InsyaAllah sebelum kita nak habis kita punya live kita ni, tuan-tuan boleh buka Quran surah At-Taubah ayat 129. Surah At-Taubah ayat last sekali surah At-Taubah. Senangnya kita buka surah Yunus, surah Yunus tu belah kiri, dia belah kanan. Bawah sekali ayat last sekali 129 ayat tu. Ayat tu untuk apa? Kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar menyebut bab berkaitan dengan zikir-zikir yang diucapkan apabila dalam keadaan resah, gelisah, sedih dan sebagainya. Allah Ta'ala akan hilangkan. Apa dia ayat tu? Ayat tu bermula daripada ayat faqul hasbiyallah fa in tawallau. Ayat tu bunyi dia fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim.
doa itu adalah doa ayat penuh. Cuma Nabi SAW dalam zikir doa tu 1.15 anak Zuhur dah. Jadi kita doa tadi tu kita boleh amalkan, ambil daripada hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar kita baca. InsyaAllah Allah pelihara kita, Allah mudahkan kita. Terima kasih pada Masjid Nusaadah, terima kasih pada saudara akhi Azam kita yang anjurkan live kita pada hari ini, dan terima kasih pada Abang Ipin bawa pada kita ayat Al-Quran dan hadis semua tadi tu. InsyaAllah ada ruang peluang pada siri-siri akan datang, kita akan jumpa lagi. Terima kasih juga sekali lagi, tahniah pada Masjid Nusaadah atas inisiatif yang dibuat, dan saudara Azam atas anjuran. InsyaAllah ada rezeki, ruang peluang di siri-siri akan datang ni, kita akan bertemu lagi mungkin pada Ramadan ke, tazkirah dan sebagainya. InsyaAllah yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.